Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan untuk kita teruskan pengajian kita terhadap uh, ayat-ayat Al-Quran yang mana boleh kita kupaskan daripada sudut ilmu kontemporari. Dan kali ini saya ingin kupaskan berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam yang dikisahkan dan dibawa kisahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ada beberapa noktah penting yang perlu kita ketahui berkenaan dengan kisah Nabi Nuh AS sebelum kita masuk kepada pembahasannya secara terperinci. Pertama sekali, kisah Nabi Nuh banyak digambarkan dalam kitab tafsir dan juga dalam kisah-kisah, buku-buku dan sebagainya. Tetapi kita perlu faham bahawasanya tiada hadis yang sahih berkenaan dengan kisah Nabi Nuh AS. Hampir kesemua kisah Nabi Nuh AS berkenaan dengan siapakah nama bapaknya, anaknya, zaman tersebut, dan perkara yang lain tersebut itu, berapa besar kapal dan sebagainya. Ini kesemuanya, hampir kesemuanya diambil daripada kisah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka sampaikan kepada para sahabat ataupun mereka sampaikan kepada para tabi'in. Dan kisah-kisah disampaikan oleh orang Yahudi Nasrani ini sebagai kisah ahli kitab, kita namakan sebagai Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat kita tidak boleh terima 100%. Dan kita tak boleh tolak 100%. Rasulullah SAW memberikan kita nasihat terhadap bagaimana kita nak menangani kisah-kisah Israiliyat ini. Rasulullah SAW bersabda, "La tusaddiquhu wa la tukadzibu." Jangan kamu mendustakan dan jangan kamu membenarkan. Kita hanya berkata kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau kisah-kisah itu menyalahi fakta yang lain, menyalahi akidah Islam, menyalahi penemuan-penemuan yang lebih kukuh dari sudut sains dan sebagainya, maka kisah-kisah itu sudah pasti kita anggap sebagai kisah yang tidak benar. Apatah lagi kisah-kisah tersebut yang menyalahi logik ataupun kisah itu memang ada dalam Bible. Jadi kita berhati-hati dalam penerimaannya dan kita tak katakan ini adalah satu kebenaran. Jadi hampir kesemua kisah Nabi Nuh AS ini diambil daripada Israiliyat. Ada beberapa kisah Nabi Nuh ini diambil daripada hadis, lebih kurang dalam 2-3 hadis. Tetapi hadis-hadis ini ulama memberikan hukumnya sebagai hadis yang lemah. Jadi kita tidak perlu ambil kisah sangat berkenaan dengan kisah Nabi Nuh ini yang diambil daripada Israiliyat dan sebagainya. Kita fokuskan kepada kisah Nabi Nuh yang terdapat dalam Al-Quran, kan itu yang kita dapat 101% yakin adalah benar. Jadi kita hanya tumpukan kepada kisah Nabi Nuh yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri beritahu kepada kita. Nah, apakah antara kisah Nabi Nuh yang Allah SWT beritahu dalam Al-Quran? Antaranya yang penting ialah pertama sekali, Allah SWT sebut umur Nabi Nuh AS. Tidak ada mana-mana individu dalam Al-Quran, Nabi Adam ke, hatta Nabi Muhammad SAW ke, hatta Jibril ke dan sebagainya, tidak ada satu pun makhluk yang Allah SWT sebut umurnya melainkan Nabi Nuh AS. Ini satu perkara yang perlu kita fikirkan. Apakah hikmahnya? Dan Nabi Nuh AS ini Allah SWT beritahu umurnya lebih kurang ataupun melebihi 950 tahun. Subhanallah. Ada manusia boleh hidup sampai 950 tahun. Hatta 100 tahun pun jarang-jarang sampai. 150 tahun tak pernah dengar orang yang berumur 150 tahun. Ini 950 tahun. Ini saya akan kupaskan lebih lanjut selepas ini. Kemudian fakta yang kedua atau nukta yang kedua berkenaan kisah Nabi Nuh AS ini yang boleh diambil daripada Al-Quran ialah
Nabi Nuh tinggal di masyarakat dan zaman yang mana manusia atau sekurang-kurangnya masyarakat atau kaum Nabi Nuh ini sudah dapat menguasai penggunaan logam. Dan logam ini sama ada di besi atau tembaga, iron ataupun brass dan sebagainya atau copper. Jadi mereka dah boleh, mereka tidak bergantung hanya kepada batu sahaja, mereka tidak bergantung pada kayu sahaja, tapi mereka dapat ambil besi dan mereka bentukkan besi itu dari sudut apa yang mereka hendak. Jadi ada ilmu bagaimana nak gunakan logam yang keras. Dan tambahan daripada itu, kaum Nabi Nuh ini sudah tahu mencipta bahtera atau kapal. Dan ini bukan satu perkara yang asing, kerana kalau kita lihat video yang sebelum ini berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS dan penciptaan manusia itu, kita dapat tahu bahawasanya manusia ini, keturunan Nabi Adam AS dah mula tersebar di seluruh dunia ini dan mereka sudah mampu untuk seberang lautan. Buktinya, manusia, anak keturunan Nabi Adam AS sudah mula menjejakkan kaki mereka di benua Australia. Australia satu benua yang besar. Dah mula menjejakkan kaki mereka ke benua Australia seawal 50,000 tahun yang dahulu. Lebih kurang 40 hingga 50,000 tahun dahulu. Jadi kemampuan untuk membina kapal ini bukan sesuatu yang ajaib. Jadi kaum Nabi Nuh AS mempunyai kemampuan untuk mencipta kapal. Dan ini juga berkaitan dengan Nabi Nuh AS yang mencipta kapal, yang membuat kapal. Kemudian noktah seterusnya dalam Al-Quran, Allah SWT bila ceritakan tentang kisah Nabi Nuh ini, kita dapat ambil kesimpulannya bahawasanya Nabi Nuh ini tinggal di tamadun yang terawal manusia. Manusia banyak tamadun. Kita tahu ada tamadun Cina, ada tamadun di India, ada tamadun Mesir, ada tamadun Babylon, ada tamadun Sumeria. Makanya Nabi Nuh ini tinggal di dalam tamadun, bukan tinggal dalam kampung, bukan tinggal berasingan dengan keluarganya sendiri, tapi tinggal dalam sebuah bandar, dan bandar itu merupakan tamadun, dan ini merupakan tamadun yang terawal. Kenapa tamadun yang terawal? Kerana Nabi Nuh AS, kita tahu, merupakan antara Nabi yang terawal. Mengikut setengah riwayat, Nabi Adam AS merupakan Nabi yang pertama, diikuti dengan Nabi Idris AS dan kemudian Nabi Nuh AS. Tapi Nabi Idris tidaklah tinggal di tamadun manusia yang ramai, tetapi Nabi Adam AS tinggal di tamadun manusia yang ramai kerana dia ajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT. Jadi kerana Nabi Nuh merupakan antara Nabi yang terawal, maka kita dapat mengambil kesimpulan tamadun atau masyarakat Nabi Nuh AS ini merupakan tamadun dan masyarakat yang terawal manusia. Apakah tamadun tersebut? Nanti kita akan kupas nanti insya-Allah. Kemudian fakta yang seterusnya kita ambil daripada Al-Quran ialah apa? Kaum Nabi Nuh ini Allah SWT hancurkan dengan banjir yang besar sehingga tidak ada orang kafir lagi yang tinggal di kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kisah banjir ini juga merupakan satu perkara yang banyak boleh kita bahaskan kerana banyak perkara yang kita mungkin silap faham berkenaannya. Ini semua akan dikupaskan dalam ceramah saya dalam video ini insya-Allah. Baik, seterusnya kita lihat bukti tentang umur Nabi Nuh AS dan selepas ini saya akan bawa ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan fakta-fakta yang telah saya kongsi tadi sebelum ini. Umur Nabi Nuh AS. Allah SWT sebut tentang keadaan umur Nabi Nuh ini dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Yang mana bermaksud walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, dan sesungguhnya kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka dia tinggal, Nabi Nuh ni tinggal di antara mereka, iaitu antara kaumnya,
Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaumnya alfasanatin illa khamsina al-ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi kalau 1000 minuskan 50, 950. 950 tahun Nabi Nuh tinggal bersama dengan kaumnya. Fa'akhadhahumut tufan. Kemudian selepas itu kaumnya ditimpa banjir yang besar. Wahum zalimun, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, disebut umur Nabi Nuh AS 950 tahun, dan sebab utama kenapa Allah sebut umur Nabi Nuh dan tak sebut umur makhluk yang lain dalam Al-Quran, sebab utama Allah SWT lebih mengetahui, itu sudah pasti. Tapi kita boleh andaikan dan kita boleh fikirkan, mungkin antara sebabnya ialah Allah SWT nak beritahu kepada kita perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Begitu lama Nabi Nuh melakukan dakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk memeluk agama Islam, untuk mentauhidkan Allah SWT, untuk tinggalkan penyembahan berhala. Lama, sehingga hampir 1000 tahun lamanya. Tapi tidak ramai yang ikut ajaran Nabi Nuh. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam tidak luntur semangatnya beratus-ratus tahun tetap berdakwah dan terus berdakwah. Kalau gagal kepada bapa, Nabi Nuh dakwah kepada anaknya, mudah-mudahan anak ikut kepada ajaran Nabi Nuh. Anak juga gagal, dakwah kepada cucunya, cucu juga gagal, dakwah kepada cicitnya. Subhanallah. Lepas satu generasi ke satu generasi ke satu generasi, Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah SWT dan tinggalkan penyembahan berhala. Jadi begitu lama Nabi Nuh alaihissalam bersabar melakukan dakwah 950 tahun. Kerana itu Nabi Nuh alaihissalam diangkat darjatnya di kalangan Nabi yang dikatakan sebagai ulul azmi. Ulul azmi minar rusul. Mereka yang ada azam yang sangat besar. Nabi-nabi yang agung. Nabi yang mengharungi banyak ujian dan cabaran dalam mereka itu menjalankan dakwah dan mengajak manusia kepada kebenaran. Jadi lama Nabi Nuh. Ini mungkin sebabnya Allah SWT sebut umur Nabi Nuh tersebut itu, atau tempoh berapa lama dia berdakwah di kalangan kaumnya, 950 tahun. Jadi umur Nabi Nuh tu sudah pasti lebih daripada 950 tahun. Sebab apa? Nabi Nuh hidup selepas kaumnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa lama selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui, dan Allah tak sebut dalam Al-Quran kerana itu tidak penting. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala sebut berapa lama tempoh Nabi Nuh bersama kaumnya untuk menunjukkan betapa sabarnya Nabi Nuh beratus-ratus tahun mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya perlu tekankan di sini bahawasanya tidak ada dalam Al-Quran yang menyatakan bahawasanya orang-orang dahulu semuanya panjang-panjang umurnya sampai ratusan-ratusan tahun. Tidak ada. Tidak ada dalam Al-Quran menyatakan demikian. Yang ada dalam Bible yang menyatakan bahawasanya orang-orang dahulu ini raja-rajanya beratus-ratus tahun, dan mereka katakan umur raja ni 200, 150 tahun, 203 tahun, 400 tahun, 500 tahun, mereka katakan raja-raja mereka umur begitu. Dan ini cara orang dahulu. Kerana manusia ini kalau nak mengagungkan seseorang itu, dia akan menokok tambah kepada perkara yang dapat dilihat sebagai atau dapat menjadikan orang tersebut orang yang special. Maka antara yang maknanya boleh menjadikan seseorang itu special ialah umurnya panjang. Dan maka itu dalam Bible menyatakan raja itu dan raja ini, dia tak katakan orang-orang biasa. Orang biasa ni umur 100 tahun, tidak. Orang biasa mereka katakan sebagai 70 years and 10. 70 years and 10 tu diterjemahkan kepada 3 score maknanya satu dekad ataupun 2 dekad. 20 tahun. Jadi 3 bagi 20 tahun maknanya 60 tahun, and 10 lagi 10 tahun maknanya 70 tahun. Jadi orang biasa umurnya 70 tahun macam umur kita, manusia seperti biasa. Tetapi untuk raja-raja, mereka kata beratus-ratus tahun. Untuk menunjukkan
kebesaran, keagungan raja itu. Dan ini adalah satu kira psikologi manusia lah. Tapi tidak ada dalam Al-Quran yang Allah SWT sebut manusia lain semua umur panjang begitu. Cuma Nabi Nuh alaihissalam saja yang umurnya sampai 950 tahun. Maka terdapat silap faham yang agak meluas, ditulis dalam kitab tafsir dan juga disebarkan oleh orang-orang biasa yang baca kitab tersebut, mengatakan orang-orang dahulu semua umurnya panjang-panjang dan badannya besar-besar. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Pertama, orang dahulunya badan semua besar-besar. Kenapa? Kerana semua tengkorak yang dijumpai, tengkorak orang-orang dahulu yang tinggal ribuan tahun dahulu, semuanya tengkoraknya atau kerangkanya kecil. Malah Fir'aun yang anggap, Fir'aun tu, dia umur panjang dan dia badan besar kerana kaum dahulu badan besar dan sebagainya. Kaum Samud badan besar, kaum Ad sama besar, jadi Fir'aun juga badan besar. Tapi bila pergi kepada muzium dan lihat mayat Fir'aun dahulu, mereka semuanya tidak terkecuali lebih rendah daripada ketinggian orang-orang Singapura. Hatta orang Singapura saja cukup. Purata ketinggian rakyat Singapura bagi lelaki 1.7 ke atas. 1.7 meter ke atas. 1.65, 1.7 meter ke atas. Sedangkan lelaki di kalangan orang-orang Fir'aun dan mayat-mayat Fir'aun ini, raja-raja Fir'aun ini semua, lebih kurang 1.5 sehingga 1.6 meter saja. Pendek. Tak besar, pendek. Kita lagi besar, kita lagi tinggi. Jadi tidak ada bukti yang menyatakan orang dahulu tu tinggi besar. Dan begitu juga tidak ada bukti dalam Al-Quran, tidak ada bukti dalam tulisan-tulisan sejarah, hatta sejarah-sejarah Fir'aun sekalipun yang menyatakan orang dahulu semua umurnya panjang-panjang. Hatta Fir'aun sendiri menulis atau tercatat dalam buku ataupun sejarah mereka yang mereka buat di tembok-tembok dan sebagainya, yang mana sekarang manusia boleh baca dan faham. Umur Fir'aun Nabi Musa alaihissalam kemungkinannya dalam 80 lebih tahun saja, tak sampai 90 tahun. Dan ada Fir'aun yang mati muda, berapa belas tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Jadi secara purata, umur orang dahulu lebih kurang 40 hingga 50 tahun dah saja. Tak sampai beratus tahun. Kenapa? Kerana pertama sekali, kenapa manusia itu umur panjang seperti sekarang? Kerana pertama, makanan lebih berzat. Lebih banyak makanan ada dan makanan lebih berzat. Maknanya kita dapat berbagai-bagai jenis makanan yang kita dapat makan, maka banyaklah vitamin dan zat yang kita dapat makan dapat kita masukkan dalam badan kita. Maka umur kita ini lebih panjang. Kedua, kerana kemajuan perubatan. Jadi sakit ada dia punya ubatnya. Malaria ke, sakit taun ke, sakit apa ke yang boleh membunuh orang-orang dahulu, sekarang ini tak membunuh kerana ada ubatnya. Begitu juga kecederaan yang berlaku di kalangan manusia zaman sekarang ini. Kalau zaman dahulu dah membunuh dah manusia tersebut. Zaman sekarang tak. Orang zaman sekarang kalau ada heart attack, dia boleh hidup lagi berapa puluh tahun. Tapi orang dahulu kena heart attack tak lama terus jalan. Sebab apa? Tidak ada kemajuan perubatan untuk potong jantung dan keluarkan dan gitu dan begini sebagainya. Jadi orang zaman sekarang ini secara puratanya umurnya panjang. 70, 80. Lagi negara yang lebih maju, negara dunia pertama seperti Singapura, negara Eropah, umur-umur manusia ini, umur penduduk negara dunia pertama ini lebih kurang 70, 80, ada sampai 90 tahun umurnya. Kita lihat Jepun saja, 80, 90 tahun. Tapi umur mereka yang tinggal di negara dunia yang ketiga, 50 tahun, 60 tahun, ada yang 40 tahun. Kenapa? Penyakit-penyakit yang melanda, yang tidak ada perubatan, makanan yang tidak berzat dan sebagainya. Jadi itu keadaan manusia. Jadi zaman dahulu tidak ada makanan yang berzat, tidak ada kemajuan kedoktoran. Jadi secara purata umur mereka semua pendek. Alexander the Great, sebelum Nabi Isa alaihissalam ada wujud seorang bernama Alexander the Great. Dia mati umurnya 30 lebih 40 tahun saja.
Tapi pencapaiannya banyaklah. Jadi umur orang dahulu tak panjang-panjang. Tapi yang peliknya umur Nabi Musa, Nabi Nuh alaihissalam ini panjang. 950 tahun. Nah, inilah dikatakan sebagai mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Orang kata, apakah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam? Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam bukanlah banjir yang besar yang melanda. Kerana itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat, takrifnya, definisinya adalah kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang nabi yang mana manusia lain tak boleh tiru, tidak boleh datangkan benda yang sama. Dan benda yang ajaib ini, mukjizat ini adalah sebagai bukti dan petanda bahawasanya Nabi itu adalah benar-benar Nabi dan pesuruh Allah SWT, bukannya orang yang palsu yang mendakwa Nabi dan Rasul. Kerana kalau ada orang boleh dakwa Nabi dan Rasul, dia datang ke benda-benda yang magic dan sebagainya, orang lain boleh tiru. Dia bukan satu perkara yang mustahil sampai orang kata, oh tak boleh berlaku. Orang lain boleh tiru. Kita lihat magic show dan sebagainya. Ini ada magician yang boleh kata dia boleh float atas udara, dia boleh terapung atas udara. Magician yang lain juga boleh buat yang sama. Oh, ini ada satu ahli silap mata, magician yang boleh potong badan. Magician yang lain boleh juga. Ini datang dia cakap, oh dia boleh masukkan cincin dalam botol. Tiba-tiba cincin tu dalam botol. Orang lain juga boleh buat, magician juga boleh buat. Bukan setakat cincin saja, dia boleh masukkan kad ke apa ke dalam botol tersebut. Boleh belajar. Kerana itu adalah silap mata. Itu adalah ilmu yang boleh dipelajari. Tapi mukjizat tak boleh. Maka tenggelamnya kaum Nabi Nuh ini dalam banjir yang besar tersebut, itu bukan mukjizat, itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah azab kaum-kaum yang lain seperti kaum Ad dan kaum Thamud dan kaum Nabi Lut alaihissalam. Semuanya adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak katakan azab kaum Thamud dengan teriakan yang kuat daripada malaikat Jibril itu adalah mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Tidak. Tidak mengatakan bahawasanya hancurnya kaum Nabi Lut dengan tanah mereka ataupun kampung mereka itu diterbalikkan begitu oleh malaikat Jibril, dilontarkan batu panas daripada udara, itu adalah mukjizat Nabi Lut alaihissalam. Tidak, itu adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita tidak mengatakan bahawasanya kehancuran kaum Quraisy dalam peperangan Badar dan juga peperangan-peperangan yang lain itu adalah mukjizat Rasulullah SAW. Tidak, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan azab yang Allah timpakan kepada orang-orang musyrik. Jadi banjir Nabi Nuh alaihissalam itu bukan mukjizatnya. Itu adalah azab yang Allah timpakan kepada kaumnya. Dan buktinya apa? Buktinya Nabi Nuh alaihissalam dah beri warning kepada kaumnya, kamu tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Azab, bukan mukjizat aku, azab. Jadi, apakah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang tak boleh ditiru oleh mana-mana manusia dahulu sampai sekarang dan akan datang? Umur Nabi Nuh alaihissalam. Umur Nabi Nuh alaihissalam yang panjang. Maka kaum Nabi Nuh umurnya pindik-pindik. Dan mereka seperti manusia biasa. Umur 20 tahun mungkin dah kahwin, dah ada anak. Dan anaknya 20 tahun kemudian ada anak. Katakanlah purata 20-25 tahun ataupun 20 tahun kahwin dah ada anak. Setiap orang pada zaman itu kahwin muda. 20 tahun kemudian ada anak. Kemudian anaknya lagi 20 tahun kahwin, ada anak lagi. Maka dalam 100 tahun ada 5 generasi. Dalam 900 tahun ada berapa generasi? 5 kalikan 9, 45 generasi. Maka Nabi Nuh alaihissalam melakukan dakwah kepada sekurang-kurangnya 45 generasi kaumnya. Dan setiap kaum tersebut, setiap generasi itu akan beri warning kepada generasi selepasnya, jangan kamu ikut orang ini. Orang ini tak betul. Orang ini sihir. Orang ini berbahaya. Jauhkan diri kamu daripada dia. Dia tak mati-mati. Orang lain semua mati. Dia tak mati-mati. Jadi si bapa ini warning kepada anak. Bapa mati. Anak warning kepada cucu. Anak mati. Cucu warning kepada cicit. Cucu mati. Cicit warning kepada oneng-oneng dia. Dan mati. Dan setiap generasi tersebut warning kepada generasi akan datang, beri amaran jangan ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Ni manusia ada pelik. Tak mati-mati. 950 tahun. Apa sahaja dia tak mati. Ini mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh menghadapi cabaran yang sangat kuat.
950 tahun berdakwah, tak ramai yang ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kerana itu, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surah Nuh ayat 26 hingga 27, Nabi Nuh dah hampir putus asa lah. 950 tahun. 45, 46, 47 generasi atau 48, hampir 50 generasi Nabi Nuh berdakwah. Tak ramai yang ikut ajarannya. Lepas satu generasi menolak ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kan itu Nabi Nuh terus berdoa kepada Allah dalam surah Nuh ayat 26-27. Allah SWT rakamkan doa Nabi Nuh alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ini penting. Maka berkatalah Nabi Nuh alaihissalam, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Jangan kau biarkan. Sesungguhnya, kalau engkau ya Allah biarkan mereka tinggal, maka mereka akan sesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan lahirkan generasi akan datang melainkan mereka yang buat maksiat dan juga sangat kafir. Jadi one after the other generasi tersebut itu menjadi generasi yang lebih dahsyat dari generasi sebelumnya. Nabi Nuh dah almost give up. Tak boleh lagi lah. Dah hampir 50 generation berdakwah. Dah mati bapa, datuk, moyang dah mati. Tapi masih lahirkan mereka yang lebih dahsyat lagi. Bukan lebih baik, lebih dahsyat. Nabi Nuh harapkan okey generasi akan datang ni lebih baik. Tak juga. Baik pergi generasi. Harapkan generasi lepasnya baik. Tak juga. Kerana setiap satu generasi akan pesan generasi selepas ni jangan ikut ajaran orang ni. Yang pelik ni, yang tak mati-mati ni. 950 tahun. Tak mati-mati ni. Ni apa cerita? Jadi, kerana itu Nabi Nuh bila doa pada Allah, jangan kau tinggalkanlah sesiapa lagi orang kafir atas muka bumi ini. Kerana no hope. Kalau mereka hidup pun mereka akan lahirkan orang kafir juga sebab dah tak boleh lagi lah generasi akan datang itu ikut ajarannya lagi. Jadi hanya segelintir saja generasi demi generasi yang ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Maka sampai kepada generasi yang terakhir Nabi Nuh berdakwah, yang generasi itu yang memeluk agama Islam, itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahtera Nabi Nuh. Dan kerana doa Nabi Nuh alaihissalam ini minta Allah SWT hancurkan kaumnya, maka Allah SWT pilih untuk hancurkan kaum Nabi Nuh yang kafir ini dengan cara apa? Dengan cara air, tenggelamkan mereka. Bukan cara dengan kaum seperti kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya yang Allah teriak, yang malaikat Jibril teriak hancurkan mereka ataupun terbalikkan mereka ataupun hantar angin sehinggalah mereka tersebut itu mati ataupun disambar dengan petir dan sebagainya. Ada macam-macam cara Allah SWT hancurkan kaum-kaum yang terdahulu. Maka Allah pilih untuk hancurkan kaum Nabi Nuh ini dengan air, tenggelamnya mereka. Maka untuk selamatkan orang-orang yang beriman dan Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk bina bahtera dan kapal. Dan Allah SWT berikan ilham, Allah SWT pandu Nabi Nuh macam mana nak bina kapal tersebut. Maka kita lihat kapal yang dibina oleh Nabi Nuh alaihissalam ini perlu memuatkannya dan beberapa orang Islam yang ikut ajarannya dan juga makhluk-makhluk lain yang Allah SWT perintahkan Nabi Nuh untuk bawa naik ke atas kapal tersebut. Maka kapal ini atau bahtera ini mestilah besar. Mestilah besar. Dan mestilah tahan tak masuk air. Mestilah dia itu dapat diikat dengan kukuh. Orang-orang dahulu bila buat sampan dengan kayu, mereka boleh buat tanpa ada paku, hanya dengan kayu yang mereka interlock dan kemudian mereka letakkan tar ataupun minyak atasnya agar tidak tenggelam. Seperti orang Viking. Tapi Viking mereka dah bina dengan paku dan sebagainya. Kerana Viking ini, orang-orang Viking dan orang-orang yang selepasnya itu agak-agak tak lama lah, lebih kurang dalam 1000 tahun yang dahulu. Sedangkan Nabi Nuh ni lebih awal lagi. Jadi untuk membuat bahtera yang besar,
yang tak pernah dibina oleh orang-orang kaum Nabi Nuh sebelum itu, maka perlukan panduan daripada Allah SWT dan perlukan cara untuk nak ikatkan kapal tersebut. Macam mana nak ikat kapal ini agar tidak berpecah kalau dilanda badai dan ombak dan sebagainya, maka perlu ada paku. Kerana itu, kita lihat dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan atau memberikan sifat bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nuh, Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya dan juga makhluk-makhluk yang lain yang dibawa bersama atas bahtera yang dibuat daripada papan dan paku. Papan dan paku. Kayu. Kalau kita lihat orang-orang Mesir kuno, ancient Egyptian, mereka juga ada sampan, mereka juga ada kapal. Tapi kapal mereka dibuat daripada papyrus ataupun reed. Tak dibuat daripada kayu sangat. Kerana kayu tu satu benda yang susah nak cari dekat negeri Mesir. Kerana negeri Mesir ini negeri padang pasir, bukannya pokok. Jadi begitu juga pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ini, Nabi Nuh tinggal di tempat yang mana bukanlah kawasan hutan rimba. Jadi nak cari kayu tu susah. Tapi kayu yang penting untuk membina kapal yang besar. Kalau nak bina kapal yang besar hanya dengan daun dan sebagainya, maka tak mampu. Tak mampu untuk nak bina yang besar-besar. Dia akan tenggelam. Kerana tak boleh bawa kapasiti dia tak boleh banyak. Maka Allah SWT sifatkan kapal Nabi Nuh dibuat daripada kayu. Dan kayu ini nak sama-sama supaya dia itu tidak pecah, perlu dipaku. Kerana itu Allah SWT sebut wadusur dan paku. Dan paku mesti dibuat daripada logam. Sama ada copper ke, brass ke, metal ke, iron ke, apa ke. Misalnya dia tak boleh paku daripada kayu juga. Macam mana nak buat paku daripada kayu? Dia tak boleh genggam dengan kukuh. Jadi mesti dibuat dengan paku. Kerana besi itu lebih kukuh, lebih kuat daripada kayu. Jadi sekurang-kurangnya ini menggambarkan bahawasanya Nabi Nuh alaihissalam ketika itu mempunyai dia boleh dapatkan bahan yang dua ini, besi dan kayu. Besi untuk paku dan kayu untuk kapalnya. Kerana itu kita lihat di sini Nabi Nuh tidak tinggal di kampung-kampung. Nabi Nuh tinggal di sebuah tamadun yang dah agak maju. Yang ada maknanya trade, jual beli. Jadi dibawa kayu daripada tempat-tempat yang lain dan sebagainya. Kalau dianggap kayu yang ada di kawasan Nabi Nuh mungkin pokok-pokoknya yang tidak besar dan sebagainya agak sukar. Tapi kayu tu dibawa dan ada paku. Maknanya mereka dah tahu bagaimana nak menggunakan besi. Sama ada buat paku ke, buat apa ke, tak kisahlah. Jadi ini pencapaian kaum Nabi Nuh. Mereka dah tahu buat kapal dan mereka ini ada kelebihan ataupun teknologi untuk menggunakan kayu dan juga paku untuk apa tujuan yang mereka naklah, sama ada mereka nak buat sebagai pintu ke, mereka nak buat sebagai tempat yang lain ke, tempat duduk ke dan sebagainya daripada kayu tersebut. Itu tak kisahlah. Yang penting mereka tahu penggunaan kayu dan juga paku. Maka dari sini kita lihat bahawasanya kaum Nabi Nuh ni bukan kaum yang dahulu-dahulu sangat. Dia merupakan kaum yang tamadun yang terawal. Dan siapakah tamadun terawal? InsyaAllah saya akan terangkan kemudian nanti. Dan kemudian kita lihat seterusnya berkenaan dengan pembinaan bahtera tersebut. Kita fokus kepada ayat-ayat Quran dahulu sebelum saya kupaskan dari sudut ilmu-ilmu kontemporari, ilmu-ilmu sekarang ini yang dapat dikaji oleh manusia. Nah, Nabi Nuh alaihissalam bina sebuah bahtera dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan sendirinya. Kerana Nabi Nuh alaihissalam bukan seorang yang kerjanya adalah bina bot atau buat kapal. Itu bukan pekerjaan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam bukanlah seorang carpenter, iaitu tukang kayu. Nabi Nuh adalah pendakwah. Jadi macam mana nak bina bot yang besar boleh memuatkan ramai orang? Maka Allah SWT yang berikan petunjuk.
Allah SWT yang berikan master plan-nya. Ikut kepada teknologi yang ada pada zaman itu. Sudah pastilah. Takkan Allah SWT nak berikan master plan, cara nak buat kapal, ikut dengan cara kapal seperti sekarang. Ada enjin diesel lah, yang ada kompas lah. Itu di luar pencapaian kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ikut kepada pencapaian Nabi Nuh ketika itu. Jadi pembinaan kapal, plannya, master plannya ikut kepada pencapaian ilmu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sekurang-kurangnya boleh muatkan. Tapi kapal tersebut besar, maka kerana itu kaum-kaumnya pelik. Apa yang Nabi Nuh buat ni? Apa yang Nabi Nuh buat ini? Maka pada ayat yang ke-38, dan mulalah Nabi Nuh membuat bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya jalan melewati Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengejek Nabi Nuh. Mereka berkata, atau Nabi Nuh berkata kepada mereka, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami akan mengejek kamu balik sebagaimana kamu semua mengejek kami. Dan kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab. Kerana itu dikatakan banjir Nabi Nuh adalah azab, bukan mukjizat Nabi Nuh. Yang tipe azab akan menghinakannya dan akan ditimpa azab yang kekal dalam neraka nanti. Jadi dua azab, azab dunia tenggelam dalam banjir tersebut dan azab yang kekal di hari akhirat nanti. Jadi mereka ketawakan Nabi Nuh. Kenapa mereka ketawakan Nabi Nuh? Pertama, Nabi Nuh buat kapal tersebut bukan di tepi sungai, bukan di tepi laut, tapi di tengah-tengah darat. Ni apa ni orang buat? Macam mana dia dah buat kapal tersebut nak hantar kepada hantar kepada sungai ke atau laut ke? Tak masuk akal. Kalau sampan, ya okey, boleh angkat, boleh pikul. Oh, aku buat dekat rumah aku, nanti aku angkat perlahan-lahan, aku taruh dekat sungai atau laut. Tapi ini bahtera, kapal yang besar. Macam mana nak angkat? Dan mereka tak pernah tengok bahtera yang besar macam ini. Ini apa betul bahtera besar ni? Kamu buat apa sebenarnya? No. Nak buat rumah, nampak macam kapal. Tapi besarnya macam rumah. Lebih daripada rumah. Jadi mereka ketahukan Nabi Nuh. Nabi Nuh dia cakap pada mereka, Nabi Nuh dah gila katnya. Dulu ajak kita untuk tauhidkan Allah. Ajak ibu bapa kita, nenek moyang kita dah beratus tahun nak ajak kepada menyembahan Tuhan dia. Tiba-tiba sekarang dia dah give up, dia jadi buat sesuatu yang tak masuk akal. Jadi mereka ketawakan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh biarkan. Nabi Nuh kata, kamu nak ejek-ejek, tapi akan sampai masa nanti kami akan ketawakan kamu nanti. Jadi Nabi Nuh mula bina kapal mengikut wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapal yang mana besar dan kaumnya tak pernah lihat agaknya sehingga ketawakan Nabi Nuh AS. Nah, kemudian mulalah banjir berlaku. Mulalah banjir berlaku. Dalam surah Hud ayat 40 dan juga dalam surah yang lain, Allah SWT menggambarkan bagaimana mulanya banjir itu. Dalam ayat surah 40 Allah SWT berfirman, hatta idza jaa amruna, apabila perintah kami datang, wa farat tanur, dan tanur telah memancarkan air. Tanur tu apa? InsyaAllah saya akan bahaskan selepas ini. Kami berfirman, Allah berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan keluargamu, kecuali orang-orang yang terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Hanya segelintir saja yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Nah, pertama sekali, apakah itu tanur? Tanur ini, ulama berselisih pendapat mengenai maksud ataupun erti tanur tersebut. Kerana tanur ini bukan bahasa Arab. Dia bahasa mungkin daripada Farsi. Dan tanur ini orang Farsi gunakan sebagai tempat pembakar roti. Kalau zaman sekarang kita lihat orang yang bakar roti naan, dia ada satu tempayan besar yang dipanas, bawahnya ada api. Kemudian dia taruhkan dia punya roti naan tu kat tembok tempayan tersebut. Itu sebentuk macam tanur juga, tapi bukan tanur exactly yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Jadi tanur ni apa saja tempat yang membakar roti. Tanur juga dalam bahasa Arab bermaksud tanah ataupun bumi yang rata. Itu nama dia tanur juga. Tanur juga dalam bahasa Arab bermaksud tempat yang tinggi. Jadi tanur ini banyak makna.
Kerana itu saya gunakan perkataan tanur kat situ. Kalau dalam buku tafsir yang lain atau terjemah yang lain, mereka gunakan perkataan dapur dan sebagainya. Itu sebahagian daripada maksud tanur, iaitu tempat bakar roti dahulu. Jadi tanur ni apa saja, kita Allah SWT lebih mengetahui, mungkin semuanya, dia mungkin salah satu daripada maksud yang saya terangkan tadi. Walhasil, mulanya keluar air tersebut, air yang akan menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang ingkar, mulanya keluar air tersebut daripada tanur. Maka itu mula keluar itu petanda kepada Nabi Nuh AS bahawasanya dah mula nak banjir. Maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah SWT untuk bawa segala binatang berpasangan dalam jantan dan betina, dan juga orang-orang yang beriman naiklah atas kapal tersebut kerana air dah mula nak naik nanti. Dan mulalah selepas itu hujan yang turun dan juga air yang membuat naik. Ini yang saya akan kupaskan lebih lanjut lagi kemudian bagaimana keadaannya. Dan naiklah semua yang ada dalam kapal tersebut. Nah, binatang apa yang dibawa naik tersebut ini saya akan kupaskan kemudian. Tapi cukup kita dengan ayat ini, surah 40 ini menerangkan tentang keadaan bagaimana banjir itu bermula. Selepas itu apa yang berlaku? Apabila air itu naik, keadaan bagaimana? Dan kemudian lepas itu banjir itu reda. Bagaimana keadaannya? Ini semua insya-Allah saya akan kupaskan nanti pada kuliah yang akan datang, video yang selanjutnya insya-Allah. Jadi kita setakat di sini dahulu kuliah kita pada kali ini, dan insya-Allah kisah ini kita akan teruskan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Kisah yang menarik insya-Allah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.